Sekarang suka tak pakai mask ni? Jawab betul-betul. Tak suka kan sahabat-sahabat? Tapi perintah siapa? Ada orang marah ni. Bukan perintah Allah. Kenapa yang beria nak taat sangat ni? Allahu Rabbi, kesian. Sama macam wanita disuruh menutup aurat kan? Suka tak suka kita tetap kena tutup aurat. Orang tutup aurat pun mulut laser juga Ustazah, kuat ngumpat. Baik saya tak payah pakai tudung. Kan? Itu benda lain sahabat-sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustazah tuliskan di sini bangun awal sebelum subuh. Okey, bangun awal sebelum subuh. Kita orang tua, kita orang muda, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, paksa diri untuk bangun awal sebelum subuh. Bukan masa kita nak bekerja, bukan masa kita nak hantar anak-anak pergi sekolah sahaja. Usahakan supaya bila kita menjadi wanita, apatah lagi menjadi mak kepada anak-anak kita, tolong usahakan bangun lebih awal daripada anak-anak. Cuba tengok mak-mak kita dulu. Saat dulu-dululah, paip air belum ada kat rumah, mesin basuh belum ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa kerja mereka siap? Walaupun 12 orang adik-beradik. Anak-anak belum bangun, mereka bangun dah. Kadang ambil air, ambil dengan timba dalam telaga. Ni dulu-dulu kan kalau saya sembang dengan nenek kita. Senangnya orang sekarang ni, basuh kain ada mesin kan. Nak rempah tak payah giling macam dulu-dulu. Maknanya semua mudah. Tapi semua tak sempat. Anak 2 orang je. Aku dulu ni 12 orang dia sebut sahabat. Kan sebab tu Ustazah suka sembang dengan mokcik-mokcik. Mokcik-mokcik ni pengalaman dia, saya akan menadah. Ya ke cik dulu? Tapi macam mana cik anak acik sekarang hebat-hebat, Masya Allah. Itulah hebat Ustazah, tapi acik silap. Silap kat mana tu cik? Sebab kita hanya sibuk nak membesarkan zahirnya tapi bukan membesarkan batinnya. Tak pernah terlambat. Hidup atas dunia tak pernah terlambat, sahabat-sahabat. Apapun ujian, kita nak menyesal kat sini. Inilah penyesalan yang paling baik. Jangan menyesal saat sakarat, sudah singgah di kerongkongan, kita kata balikkan aku ya Allah. Sampaikan semua orang yang mati akan menyebutkan qala rabbirji'un. Mereka semua kata kembalikan aku ke dunia. Kenapa nak balik ke dunia? Satu ayat diceritakan tentang aku nak bersedekah semata-mata. Kenapa sahabat-sahabat muslimat sedekah ni sangat ditekankan? Kenapa dalam Quran cerita zakat mesti bergandingan dengan cerita solat? Bila sebut tunaikanlah solat, mesti tunaikanlah zakat. Kenapa jarang kita jumpa bergandingan dengan haji, bergandingan dengan puasa? Okey, rupa-rupanya zakat mencantikkan hubungan solat, satu-satunya cara mencantikkan hubungan kita dengan Allah. Sebab tu jangan marah kalau mengaku Islam tak solat, kitab fiqh kata ini orang kafir. Kitab fiqh kata ini orang kafir. Orang yang Islam mesti solat. Orang yang tak solat, maka sahabat-sahabat dia adalah orang yang sama je dengan orang kafir. Nak membezakan Islam dengan kafir adalah dengan solat. Jadi suka tak suka walaupun terpaksa. Ustazah, apa hukum suami saya kata dia akan solat bila mana dia ikhlas. You paksa-paksa I, kalau I tak ikhlas pun takkan jadi ibadah. Ramai yang mengadu macam tu. Tak apa kak, kita kena terus cakap. Cakapnya sebagai seorang isteri yang masih menghormati suami, yang ada nawaitu untuk bersanding semula dengan suaminya di dalam syurga Allah. Cakapnya bukan dengan kasar, cakapnya bukan dengan tengking-tengking, cakapnya bukan rasa aku je wanita syurga, kau memang tidaklah. Perasaan sungguh kita ni. Kadang-kadang baru je solat beberapa tahun. Dulu-dulu kita tak solat juga. Bila lagi bang nak berubah ni? Kan maksudnya walaupun dia buat kerana isterinya suruh, sahabat-sahabat bila namanya perkara wajib tetap kena buat. Sama macam wanita disuruh menutup aurat kan? Suka tak suka kita tetap kena tutup aurat. Orang tutup aurat pun mulut laser juga Ustazah, kuat ngumpat. Baik saya tak payah pakai tudung. Kan? Itu benda lain sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita letih nak layan perkara-perkara macam ni. Jawapannya kesian sebab dia tidak mengenal. Solat tu perintah siapa? Tutup aurat tu perintah siapa? Kalau itu perintah Allah, wajib untuk kita laksanakan. Sekarang suka tak pakai mask ni? Jawab betul-betul. Tak suka kan sahabat-sahabat? Tapi perintah siapa? Ada orang marah ni. Bukan perintah Allah. Kenapa yang beria nak taat sangat ni? Allahu Rabbi, kesian. Sahabat-sahabat muslimin muslimat tak larat nak jawab dah. Ati'ullah wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Dan ulil amr tu bukan macam kita duk lawan pakat teh tarik siapa paling penuh gelas, 8 gelas bincang, ni rasa ni tak betul, ni gagal, ni tak betul sahabat-sahabat. Allahu Rabbi, bahkan mereka membuka bukan sikit punya kitab ahlinya.
pakar-pakar kesihatan kita pun. Bukan mereka bercakap dengan nafsu, kena dengar kuasa veto aku ni, tidak. Mana mungkin pakar-pakar kesihatan nak buat satu keputusan sahaja. Sudah pasti ada uji kaji, mengikut ahlinya. Ini yang Quran sebut. Jadi sahabat-sahabat muslimat, kita memang tak selesa, tak seronok. Kalau boleh nak ikutkan tadi jumpa-jumpa, nak peluk semua orang. Kalau lepas ni nanti boleh rentas negeri sebagainya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan seronok sangat kita terus panggil 100 orang ahli keluarga. Kita buat gather-gather lah orang kata kan. Lama dah tak jumpa. Kan, hati-hati. Sebab apa sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah? Perintah Allah kita nak ikut, perintah ulil amr pun kita nak ikut. Selagi mana dia tak bawa kita kepada mensyirikkan Allah. Jadi nak syirikkan Allah macam mana? Ni semua takut COVID ni, Ustazah duduk jarak-jarak ni. Takut COVID ni. Astaghfirullahalazim. Didajjalkan kita, diyahudikan kita, minta maaf sahabat-sahabat, sedih. Tapi kalau kita layan, okay, sahabat-sahabat, sampai bila pun kita takkan selesai. Okay, ya Allah Tuhan beri faham. Sebab kita yang hadir majlis ilmu, kalau Allah tak pilih untuk faham, tetap tak faham. Jadi ya Allah berikan kami faham. Allahumma faqihna fid din. Kenapa di tahun 2021 ni kita terpaksa akur untuk hidup begini kan? Jadi kita tak boleh bertelagah macam mana sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kita hanya minta redanya Allah. Pimpin ya Allah dengan petunjuk, dengan hidayah. Kita tak mahu menjadi manusia yang syirik kepada Allah. Dan kita percaya kalau semalam angka lebih 8,000, insya-Allah dia akan makin susut, makin kosong. Tapi kalau kita tidak berperang dengannya mengikut kata ahlinya, macam mana kita nak bagi dia hapus daripada atas muka bumi Allah ni? Okay, jujur je pada diri. Kita tak seronok macam ni. Kita nak masuk tempat mana-mana kena sanitize dulu. SOP terkini. Tapi SOP-nya Allah dalam Quran dan hadis, semua ni membugarkan hati sahabat. Saya kata, ya Allah, sekarang orang sangat berdisiplin, beratur. Dulu-dulu kita ada dah disiplin dalam Islam. Tapi kita tak ikut, sahabat-sahabat. Jadi, muslimin muslimat dirahmati Allah, solat yang pertama. Yang kedua, zakat. Perkara ni, tolonglah kita buka luas-luas pintu hati kita, hanya ikut. Kenapa? Sebab sebelum datangnya azan subuh, itulah me time kita dengan Allah. Kita selalu sebut, abang, Ahad jangan kacau, itu me time kan. Abang jaga anak-anak. Me time kita tu sebenarnya saat kita bersunyi-sunyian. Kita kejut suami pun kadang-kadang suami tak bangun. Aku je tahajud, dia tak ada pun. Kan contoh sahabat-sahabat. Jawapannya sebenarnya itu peluang untuk kita bersunyi-sunyian dengan Tuhan kita. Jadi nak buat solat apa Ustazah? Kalau susah nak kunci jam 4 pagi, 5 pagi, cuba mulakan dengan 5.30 pagi pun okey dah. Sebab insya-Allah 5.30 pagi, cuci diri, setakat yang perlu. Kalau mandi-manda tak sempat lah kot sahabat-sahabat. Berwuduk kita, dapat 2 rakaat pun okey. Tapi jangan tak buat 2 rakaat. So, acik nak buat 2 rakaat tu niat tahajud ke, niat taubat ke, niat witir ke, 2 campur 1, silakan. Yang penting ada solat sebelum azan subuh. Faham sahabat-sahabat? Sebab solat yang itu dengan solat selepas azan subuh sudah berbeza. Apa bezanya? Sebelum subuh orang masih ramai tidur. Itu peluang kita bersunyi-sunyian. Merataplah dengan Allah. Sujudlah sedikit lama. Hati kita memberitahu Allah. Bercakap-cakap dengan Allah. Aku ada masalah ni ya Allah. Aku ada ujian yang sangat besar ni ya Allah. Aku mengadu kat orang pun orang tak boleh nak selesaikan. Semalam dah jumpa kaunselor, lega sikit hati. Tapi balik rumah aku serabut balik ni ya Allah. Sebab apa sahabat-sahabat? Sebab balik kepada diri kita sendiri, berdepan dengan apa ujian yang Allah hantarkan. Subhanallah. Jadi tahajud ni kalau kita belajar, terlampau banyak kelebihan. Antaranya subhanallah, wajah kita yang kusam dengan mendapat masalah itu, ujian-ujian yang berat itu, tiba-tiba orang datang, hari tu you cerita sangat tertekan, stres dengan macam-macam. Tapi sekarang nampak berseri-seri muka. Kenapa ya? Sahabat, ini rahsia tahajud. Lapang jiwa. Tenang rasa hati. Orang seronok nak berdepan dengan kita. Kita pun tak adalah pasang ayat pengasih ke apa kan. Tapi orang suka nak berdepan dengan kita. Kerana apa? Aura ataupun kelebihan tahajud itu. Sebab disitulah peluang untuk kita bercakap-cakap dengan Allah pada waktu keheningan malam. Boleh ibu-ibu dirahmati Allah. Pesan juga kepada wanita-wanita muda kita. Belum tua tapi sudah tua amalnya. Okey, sahabat-sahabat kami dulu di asrama sekolah agama kan, bila tahun peperiksaan tu memang wajib bangun 4 pagi.